Nampak gayanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan sekadar DAP yang kepanasan dengan Minggu Solidariti sahabat-sahabat kita dekat Plasticine. Puak-puak ini memang bersatu dalam hal ini. Tetapi kaum kita sendiri, bangsa kita sendiri memang tak pernah kenal erti hendak bersatu walaupun untuk tujuan yang sama. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Video ini dirakamkan pada 29 harian Oktober 2023, waktu asar. Kenapa saya sebut benda ini? Untuk memastikan yang video ini tidak dikenal pasti sebagai video rakaman semula ataupun cedok video orang lain. Al-maklumlah sekarang ini ramai sekali anak papa cuba untuk report video saya sebagai video yang tidak autentik. Konon-kononnya saya korek daripada konten orang lain dimuatkan jadi konten saya sendiri. Saya tahu apa taktik anda. So lepas ini janganlah memandai-mandai. Tetapi sekadar untuk memberitahu anda, satu lagi video saya telah pun dikenakan violation oleh TikTok atas alasan yang lebih kurang sama. Dan sekarang ini sudah 2 video saya dalam tempoh 2 minggu dikenakan violation oleh TikTok atas alasan yang karut marut. Biasalah mereka kepanasan tidak boleh terima akan segala kebenaran, maka terpaksalah kita mengambil langkah berjaga-jaga. Anda boleh follow akaun saya yang terbaru ini yang masih lagi belum ada sebarang video, tetapi saya buat siap-siap supaya anda dapat bersedia. Kita sediakan payung sebelum hujan, sediakan perahu sebelum banjir. Sebelum akaun ini hilang, anda follow dahulu akaun ini. Kalau apa-apa jadi pada akaun yang ini, kita tahulah tempat mana yang kita boleh berkumpul selepas ini. Kita balik pada isu tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan Minggu Solidariti Plasticine. Macam biasa, saya kena sebut perkataan Plasticine sebab algoritma sosmed adalah sangat-sangat mengarut. Kita sebut nama tu betul-betul, of course video kita tak lama selepas itu akan dikenakan tindakan. Jadi dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Minggu Solidariti Plasticine ini adalah satu minggu yang bagus dan bukan kali pertama diadakan sebenarnya. Banyak kali diadakan, tak kira secara rasmi ataupun tidak rasmi. Tetapi tak tahulah kenapa begitu banyak sekali pihak yang kepanasan dengan Minggu Solidariti ini. Sebab bagi mereka konon-kononnya alasan sama je, iaitu semua ini akan menggalakkan keganasan, menggalakkan ekstremisme dan juga menggalakkan perbuatan dendam dan sebagainya. Tadi anda telah menonton video saya betapa Setiausaha Agung DAP iaitu Anthony Loke dan juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan iaitu Nga Kormeng telah menyatakan bantahan mereka terhadap Minggu Solidariti Plasticine ini. Kini sekonyong-konyong telah timbul beberapa nama lain yang membantah Minggu Solidariti Plasticine ini. Antaranya ialah Naib Presiden MCA dan juga Timbalan Presiden Gerakan. Dan juga dikhabarkan ada 12 orang pimpinan PKR. 3 daripadanya adalah MP dan 9 lagi merupakan adun turut menyatakan bantahan terhadap Minggu Solidariti Plasticine ini. Siapakah mereka? Saya tak nak sebut nama satu persatu kerana terlampau panjang. Anda boleh tengok dekat belakang ini ataupun anda boleh Google sendiri, tidak ada masalah. Jadi dia tuan-tuan puan-puan sekalian, benda ini jelas dan nyata. Puak itu, saya tak nak sebut kaum apa sebab nanti video ini akan dikenakan tindakan 3R. Sebab kita tahu kerajaan kita sekarang ini adalah sangat-sangat tisu. Kalau kita mempertahankan tentang hak bangsa utama, akan dikatakan 3R. Tetapi kalau mereka ini membantah hak bangsa utama ataupun mengganggu-gugat agama persekutuan, mereka tidak akan dikenakan tindakan 3R. Itu biasa tuan-tuan sekalian, kita dah tahu dah masalahnya. Sekilas ikan di air, kita tahu ikan itu ikan jos ataupun ikan bilis. Tetapi tuan-tuan sekalian, balik pada isu tadi, puak-puak ini walaupun parti apa sekalipun, kalau bab-bab begini mereka akan bersatu hati, tidak akan berkompromi. Mereka boleh bergaduh itu bergaduh ini, biasalah pandangan politik yang berbeza-beza. Tetapi kalau bab-bab yang mengganggu-gugat kepentingan mereka ataupun akan menyebabkan orang-orang kita bersatu hati, mereka tidak akan senang duduk. Tak kiralah macam mana baiknya mereka, tak kiralah macam mana jujurnya mereka pun, mereka tetap ada
agenda yang sama. Dan benda ini bukan saya fitnah, benda ini bukan saya reka, tetapi anda semua tahu kesahihan apa yang saya cakap ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi malangnya bangsa kita sendiri, orang kita sendiri memang sukar hendak bersatu, terutamanya untuk berhadapan dengan puak-puak yang menjadi kufu kepada parti masing-masing. Itulah masalah negara kita, tuan-tuan sekalian. Masalah kaum utama dekat negara kita ini, kita berpecah kerana perbezaan parti. Tetapi mereka, walaupun mereka berbeza parti, mereka tetap bersatu atas kepentingan bersama. Sampai bila kita hendak dipijak-pijak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sampai bila kita hendak menyaksikan sahaja yang hak kita semakin lama semakin direnggut kerana perpecahan ini? Kalau anda tidak percaya, anda tengoklah nanti komentar-komentar yang akan berkumandang dekat video ini di mana-mana saja platform yang video ini bakal ditayangkan. Pasti akan ada yang berwajah Melayu, bernama Melayu, bermuka Melayu yang akan condemn apa yang saya cakap ini serta akan mengaitkannya dengan parti-parti Melayu yang lain yang tidak disokong olehnya. Tapi itu biasa, tuan-tuan dan puan sekalian. Macam kita katakan, kita ini janganlah sampai dah terhantuk baru nak tengadah. Tetapi itulah, kadang-kadang kita ini hanya akan tersedar bila kita mendapat sehelai pelempang. Dan kita tidak tahulah pelempang itu akan datang dari arah mana masalahnya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sekarang ini anda dah dapat lihat wajah sebenar sesetengah pihak yang mengaku konon-kononnya sayangkan keamanan dan sebagainya, tetapi sebenarnya mereka ini merupakan gunting dalam lipatan. Tetapi saya hendak menyeru kepada anda semua, di bawah ini mungkin ada di antara orang-orang yang sepuak dengan orang-orang itu, mereka tidak menyokong tindakan orang yang di atas. Tugas kita terus menyampaikan maklumat, terus menyampaikan apa-apa saja informasi yang betul kepada mereka supaya mereka tidak menjadi ekstremis seperti puak-puak yang 12 orang MP PKR itu, ataupun timbalan presiden itu, ataupun naib presiden ini, ataupun Setiausaha Agung itu, ataupun menteri ini. Kerana mereka inilah sebenarnya yang telah merosakkan perpaduan dekat negara kita ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kepada puak-puak seperti ini, kepada mereka yang konon-kononnya hendak bersatu dan sebagainya, tetapi sebenarnya menjadi ejen kepada perpecahan kaum dekat negara kita ini, saya cuma ada satu soalan saja untuk anda. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?